Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita sambung balik pelajaran kita berkaitan dengan jirim. Kita tengok buku teks muka surat 180. Ini adalah sifat jirim. Jirim di sekeliling kita dapat dikelaskan kepada 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Jirim di sekeliling kita ni adalah jirim. Sekeliling kita ni semuanya adalah jirim, iaitu dalam 3 keadaan. Jirim ni dia wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Pepejal, cecair dan gas. Pepejal, cecair dan gas. Ada yang jirim yang bentuk pepejal, ada yang jirim berbentuk cecair dan ada yang jirim bentuk gas. Setiap keadaan jirim mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Setiap jirim ni, 3 jenis jirim tu, dia mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Kita kena kenal jirim, kena kenal sifat, barulah kita dapat membezakan di antara ketiga-tiga jirim. Mari uji sifat pepejal. Kita tengok dulu pepejal. Tujuan mencirikan sifat pepejal: alat dan bahan, penimbang, silinder penyukat, batu kecil dan air. Langkah-langkah: tekankan batu kecil dengan tangan dan perhatikan perubahan bentuknya. Kita tekan dengan batu. Tekan batu kecil dengan tangan. Bentuk dia berubah tak bila kita tekan nombor 1? Mestilah bentuknya tak berubah, dia kekal, bentuk dia tak berubah. Bentuk yang kekal, tak berubah bentuk. 2. Timbang batu kecil dan ambil jisim. Timbang batu kecil dan ambil bacaan jisim batu kecil. Timbang, ambil jisim dia. Timbang. Tuangkan air ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu awal air. 4. Seterusnya, masukkan batu kecil ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu akhir air. Kirakan isi padu batu kecil dengan menggunakan formula di bawah. Isi padu batu kecil sama dengan bacaan isi padu akhir air tolak bacaan isi padu awal akhir. Itu adalah isi padu batu kecil. Catatkan hasil pematian ke dalam jadual. Patutnya kita buat di makmal lah. Tapi boleh juga kalau kamu buat dekat rumah pun boleh. Kalau ada boleh buat. Tapi kita andaikan sajalah. Andaikan kita buat. Batu kecil berubah ke tak berubah? Tadi kita dah beritahu dah. Batu kecil tidak berubah. Bentuk dia tidak berubah. Right kat sini. Tidak berubah. Terusnya jisim, gram. Timbang jisim. Tengok di sini, timbang katakanlah 100 gram. Andaikan sajalah 100 gram. Jisim adalah 100. Tulis 100 gram. Isi padu pula mililiter. Tulis sama juga 100 mililiter. 100 mililiter. Seterusnya, macam mana dapat 100 isi padu ni? Ialah
Bacaan isi padu akhir ayat. Katalah isi padu akhir ayat. Ni katalah 200. 200. Bila dimasukkan batu, air meningkat sampai 200 ml. Okey, bacaan awal 100. Ni 100. Bacaan awal 100. Jadi 200 tolak 100 sama dengan 100 ml. Sebab tu kita dapat isi padu adalah 100 ml kerana kita tolak bacaan akhir ayat tolak dengan isi padu awal ayat. Ni kat sinilah 3 ni. Mula kita tuangkan, kita tuang di sini juga ni, ambil bacaan, tuang katalah tuang 200, tuang 100. 100. Masukkan batu. Bila masukkan batu, air ni jadi 200. Dia naiklah air ni. Dia naik atas. Dia naik jadi 200. Dia ambil tempat air tu, maka air apa naik atas lah. Jadi 200. Jadi 200 tolak 100 sama dengan 100. Okey, habis soalan dia. Nyatakan keadaan jirim batu kecil. Keadaan dia ialah mempunyai bentuk yang tetap. Mempunyai jisim yang tetap. Dan juga mempunyai isi padu yang tetap. 3 lah. Sifat, ni keadaan dia. Ni keadaan jirim. Keadaan jirim, tadi cikgu sebut tu sifat. Keadaan dia yang mana satu? Keadaan dia adalah, jawapannya adalah pepejal. Keadaan batu ni pepejal. Okey, ciri dia mod B ni, apakah sifat jirim? Sifat dia ialah tidak berubah bentuk. Tidak berubah bentuk. Tidak berubah bentuk. Lepas tu jisim, mempunyai jisim yang tetap. Jisim yang tetap. Dan satu lagi ialah isi padu yang tetap. Ni isi padu yang tetap. Penin. Nampak penin pak? Tak apa, kita buat lain. Kita tengok lain. Okey, kita tengok lain. Okey, tadi kita dah buat dah masa kita tekan tadi. Kecil sikit. Okey. Masa kita tekan tadi, okey, kita jawab A. Jawab soalan A ni. Macam mana nak jawab soalan A? Bila kita dah salin dah A, di bawah dia tu kita tulis nyatakan jisim padu betul kecil A. A. Nyatakan jisim dia ialah, tulislah pepejal. Jawapan dia pepejal. Tulis soalan dulu. Jawapan dia pepejal. Kemudian B pula. Bila dah tulis soalan, berdasarkan aktiviti apakah sifat jirim yang kena pasti? Sifat jirim tulislah 1. Tidak berubah bentuk, mempunyai bentuk yang tetap. Ataupun tidak berubah bentuk pun boleh. Bentuk yang tetap pun boleh. Tulis bentuk yang tetap lah. Mempunyai bentuk yang tetap. Bentuk yang tetap. Yang tetap. Bentuk yang tetap. Dia bentuk tak berubah. Dia tetap. Tekan pun dia tak berubah. Dia bentuk yang tetap. 2
Jisim mempunyai jisim. Jisim yang tetap. 3. Isi padu yang tetap. Jadi 3 sifat pepejal ada 3. Ini jawapan dia. Jadi kamu perlu buat dalam buku. Perlu buat salin lah. Salin ni sifat pepejal salin. Sifat pepejal. Salin sifat pepejal. Kemudian tujuan semua ni lah. Semua ni. Salin semua lah. Semua ni salin dalam buku. Dengan jawapan sekali. Okey, jawapan yang macam tunjuk tadi lah. Okay, seterusnya kita tengok. Seterusnya. Sifat cecair pula. Sifat cecair. Sama juga, tujuan mencirikan sifat cecair, bikar, penimbang, seni penyukat, kelelangkun, cawan, besen kaca dan air berwarna. Timbangkan bikar kosong di atas penimbang dan ambil bacaan jisim bikar. Tuangkan air berwarna dalam bikar kosong dan ambil bacaan jisim sifar. Kira jisim air berwarna dengan menggunakan formula di bawah. Jisim air berwarna ialah jisim bikar. Jisim bikar berisi air berwarna. Tolak jisim bikar kosong. Dapatlah jisim air. Nak timbang terus macam batu tak boleh. Jadi kita bubuh dalam bikar. Tuangkan air berwarna daripada bikar ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu air tersebut. Tuangkan air yang sama ke dalam kelangkun, cawan atau besen kaca secara bergilir dan buat pemerhatian terhadap bentuk air. Nombor 5 ni, air tu tuang dalam kun. Tuang dalam kun, air tu akan jadi bentuk kun. Cawan, tuang dalam cawan jadi bentuk cawan. Tuang dalam besen kaca jadi bentuk besen kaca. Jadi air tu bentuk dia tidak tetap lah. Dia berubah. Catatkan hasil matian. Perubahan bentuk air. Tadi yang tuang dalam macam-macam jenis tu. Dia berubah. Tuang dalam kelangkun jadi kelangkun. Tuang dalam cawan jadi cawan. Jadi bentuk dia ialah berubah. Tanda lah. Berubah. Tanda right kat sini. Jisim timbang. Timbang tadi. Dengan tadi timbang dapat. Bila tolak dapat. Katalah dapat 150. Katalah dapat 150. Tulis 150 gram. Isi padu pun sama juga dapat 150 mililiter. Sama juga dapat. Isi padu dia pun sama juga. Kita andailah sebab tak buat, kita andaikan saja. Okey, seterusnya. Habislah. Isi padu ni dapat. Jisim. Jisim dapat adalah jisim bikar air berwarna. Jisim bikar air berwarna tolak dengan jisim bikar kosong. Dapatlah. Jadi seterusnya dah isi dah. Sini tadi berubah bentuk kan. Okey, seterusnya kita jawab soalan. Nyatakan keadaan jerim bagi air. Jisimnya adalah cecair. Jawapannya adalah cecair. Jawapannya adalah
cecair. B pula. Salin soalan. Jawab B. B ialah sifat jirim. Yang pertama adalah bentuk tidak tetap. Bentuk tidak tetap. Bentuk tidak tetap. Bentuk tidak tetap. Dua, mempunyai jisim. Mempunyai jisim. Mempunyai jisim dan mempunyai isi padu jisim yang tetap. Dia mempunyai jisim yang tetap. Tiga, dia juga mempunyai isi padu yang tetap. Isi padu yang tetap. Sama juga cecair. B1 bentuk yang tidak tetap. 2 jisim yang tetap dan isi padu yang tetap. Okay, habislah. Ini pun sama buat juga. Ni sifat cecair pun buat. Sama juga macam tadi, muka surat 181. Terusnya kita tengok muka surat 182, sifat gas. Gas pula. Tujuan mencirikan sifat gas. Pita pelekat, pembaris, jarum peniti, picagari, benang, sarung tangan plastik, beg plastik dan belon. Langkah-langkah, perhatikan saiz belon sebelum ditiup. Tengok saiz belon sebelum ditiup, kecil lah. Tiup belon tersebut dan buat pemerhatian terhadap saiznya. Makin besar. Makin besar belon tu. Letakkan pita pelekat pada satu belon tersebut. Letakkan selotip lah, pita pelekat, selotip. Ikatkan belon pada bahagian tengah pembaris. Kemudian gantungkan setiap belon kedua-dua hujung pembaris. Buat 2, gantung bagi tengah-tengah, bagi sama. Pegang benang pada bahagian tengah pembaris hingga kedua-dua belon dalam keadaan seimbang. Pegang belon tu dalam keadaan seimbang. Cucuk belon dengan menggunakan jarum peniti pada bahagian yang mempunyai pita pelekat. Kemudian cabut jarum peniti dan buat pemerhatian. Bila kita cucuk belon tu, angin akan keluar. Bila angin keluar, bila cucuk ni angin keluar, jadi dia akan ringan lah. Dia akan ringan. Macam tu. Dia jadi macam ni lah. Kan. Dia jadi macam ni. Gitu. Okey, belon yang ada angin ni duduk bawah. Belon yang tak ada angin, dia duduk di atas, dia naik atas, dia ringan. Maksudnya dia ada berat lah. Dia ada jisim berat. Okey. Tiupkan sarung tangan plastik, beg plastik dan serta pastikan perubahan berlaku. Tiupkan sarung plastik, sarung tangan. Tiup sarung tangan, udara tu akan jadi macam sarung tangan lah. Tiup beg plastik jadi macam beg plastik. 3 jenis. Kan macam ayak juga. Okay, seterusnya. Tarikkan umbuh picagari hingga ke bahagian hujung. Tarik hujung.
Tutupkan bahagian hujung jari dengan jari. Tolakkan umbuh perlahan dan lakukan pemerhatian. Yang ni bila kita tak jari, kan kita tolak tu, kita boleh tolak lagi sampailah kita berhenti, tak boleh tolak dah. Mula boleh, apa tak boleh dah. Maksud dia udara ni masa kita tarik tu, okey, ni kata pecah jari ni, jarum tak ada lah. Tutup kat sini. Ni jari, tutup dengan jari, tekan. Okey, asalnya udara ada kat sini. Kita udara. Okey, bila kita tekan pecah jari ni, asal udara ni, udara kan. Okey, ni kita udara. Bila kita tekan udara ni, kita boleh tekan sampai bawah. Maksudnya udara ni boleh dimanfaatkan. Kalau batu kita tekan, kalau kita buh batu dalam pecah jari ni, tak boleh tekan dah. Macam tu air lah, kita tak boleh tekan dah. Tapi udara kita boleh tekan. Kita boleh tekan sampai kat sini, sampai tak boleh dah. Kita dah mampat dah sampai kat sini. Jadi macam sikit je, kecil kan. Sebabnya udara ni dah dimampatkan. Kita boleh tekan sampai dah tak boleh. Maksudnya udara tu kita boleh mampatkan. Itu maksud dia. Okay, sekarang catatkan hasil pemerhatian dan influence dalam jadual tersebut. Langkah 1. Langkah 1 pemerhatiannya adalah tadi saiz saya tengok nombor 1. Saiz mula kecil, tiup-tiup masa saiznya bertambahlah, saiz balon bertambah, jadi pemerhatian dia yang nombor 1 ni. Okey, langkah 1 ni tulis saiz balon bertambah. Influence. Okey, influence kerana gas memenuhi ruang. Influence dia kerana gas memenuhi ruang. Okey, terusnya langkah 2. Ni langkah pertama, saiz balon bertambah. Influence kerana gas memenuhi ruang. Seterusnya langkah kedua. Kita tengok langkah kedua. Mana? Okey. Ini adalah menunjukkan balon ni pemerhatian dia okey, ini pemerhatian balon yang berisi udara ke bawah. Balon yang berisi udara ke bawah, maksudnya macam ni lah. Ni balon yang ada udara ni, dia ke bawah. Berat dia ke bawah lah. Dia jadi tak seimbang lah, dia ke bawah. Kita tulis lagu tu lah. Balon berisi udara ke bawah. Kita tulis macam tu.
Okey, untuk langkah 2 ni pemerhatian dia. Balance, tulis balance. Berisi udara ke bawah. Okey. Inference dia kerana apa ke bawah? Kerana gas lah. Kerana gas mempunyai jisim. Gas mempunyai jisim. Gas mempunyai jisim. Gas mempunyai jisim. Terusnya langkah 3. Kerana gas mempunyai jisim. Seterusnya langkah 3. Langkah 3 apa dia? Kita tengok langkah 3. Tiup saluran tangan, beg plastik, stabilan perhatikan buku. Yang ni adalah apa bentuk kan? Okey. Udara mengambil bentuk bahan lah. Okey, nombor 3. 3 ni. Okey. Bahan ataupun bahan lah. Tulis bahan lah. Bahan okay, untuk langkah 3 bahan mengembang